Bersama saya Linda On dalam Jenama hari ini, bina jenama anda. Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Jenama hari ini. Saya Linda On dan Tuan Haji N.K. Anwar, CEO of Unlimited Dreams Sdn Bhd. Sebuah syarikat yang bertanggungjawab membawa jenama anda ke peringkat yang tiada batasnya. Oh, wow. Bukan itu tagline dia. Itu saya baru buat. Lebih kurang lah Linda. Okey, NK, kita stop tentang TV, kita sambung balik semula tentang TV. Ya Linda. Siapa yang patut buat iklan kat TV, NK? First, saya tahu memang mahal. Saya tak pernah try lah, tapi saya rasa macam mahal. Mahal yang bukan calang-calang mahal. Tapi siapa yang patut ada iklan TV ni, NK? Kenapa Linda kata iklan di TV itu mahal? Saya rasalah kot. Sebab macam bukan murah aje. Saya ingat lagi masa PKP, PKP TV3 Astro Awani juga menawarkan pakej yang bawah RM10,000. Untuk berapa? Untuk keluar 2 minit. Yang selalunya nak keluar 2 minit ni dia punya harga lebih kurang RM15,000, RM20,000. Dia bagi diskaun during PKP inilah. Dan kita ada juga pakej-pakej yang istimewa yang kita keluarkan pada waktu ini. Tapi saya tak, yang tu PM kita tepi. Satu. Nombor dua, saya tak nak cakap tentang pakej secara detail because this is not the platform. Lebih baik kita bila cakap tentang pakej tu, kita cakap dengan tim kita. Jadi saya lebih suka cakap, nak jawab Linda punya soalan tadi, siapa yang patut iklankan Di kaca TV. Di kaca TV. Mereka yang sebenarnya TV ni is a media komunikasi yang kita boleh dapatkan maklumat dari segi informasi, berita, kita boleh berhibur melihat program-program tertentu, entertainment, kita boleh tengok sport dan sebagainya. Jadi siapa yang patut iklankan produk mereka adalah sesiapa yang nak mereka punya brand ataupun syarikat dikenali oleh orang-orang golongan sasar mereka. Audience lah. Audience mereka. Jadi adalah, kalau saya cakap in general, semua boleh. Semua boleh secara kasar. Tetapi yang lebih detailnya adalah kita nak tahu adakah sekarang sesuai untuk kita masuk TV ataupun kita kena buat kempen-kempen lain dulu sebelum kita masuk TV. Itu yang lebih kena kalau kita nak berbincang dengan lebih lanjut, Linda. Ya. Dan kalau tengok jenama antarabangsa, jangan cakap lah. Jenama antarabangsa memang main TV je lah. Betul, kan? Linda. Sebab tu jenama antarabangsa ni dia nampak lebih kukuh sebab mereka ni dah memang kukuh, jenama antarabangsa, tapi dia sentiasa ada iklan kat TV tu kan. Tapi sekarang saya tengok jenama tempatan, tak kurang hebatnya, NK. Betul. Masuk iklan, bukan calang-calang. Dan ini saya cakap dari pengalaman. Dulu-dulu kalau saya mengacara rancangan besar-besar Anugerah, biasanya tim kita, sebab time tu radio, tim radio dan tim TV ni yang penting nak cari penaja. Sebab penaja-penaja antarabangsa ni tak pandang sangat radio berbahasa Melayu. Betul. Dia orang fikir macam ni radio bahasa Melayu, not our audience, not our target market. Betul. So dia anggap macam Melayu punya tak penting untuk kita jenama megah ni. Kita jenama dari New York. No way kita nak masuk radio Melayu pula tu. Tapi saya ingat ada satu syarikat kosmetik. Saya rasa dia antara syarikat kosmetik yang terawal. Yang pertama yang menaja sebuah rancangan besar gitu, dan dia adalah satu jenama tempatan. Betul. Sebab jenama antarabangsa tak pandang pun kita radio Melayu. Betul. Tapi sekarang ni saya rasa berlambak syarikat, terutama syarikat Bumi Putra, syarikat anak Melayu kita, syarikat Malaysian owned big companies ni yang nak taja, yang nak masuk TV ni. Betul, Betul. Beza sangat dengan kira-kira 20 tahun dulu. Betul. Saya sendiri ada pengalaman menjaga klien kosmetik, local brand, jenama tempatan. Dia sponsor 4 program utama di Malaysia
iaitu itulah anugerah juara lagu, anugerah bintang popular yang kita bincangkan pagi tadi. Lepas tu ada juga Gegar Vaganza, dan trend-trend itu sampai hari ini menjadi siulan, menjadi ikutan untuk kompetitor lain. Macam Linda kata, brand antarabangsa New York tak pandang pun nak masuk sponsor untuk program-program tempatan. Tetapi sekarang ni, bila mereka faham betapa pentingnya, the impactnya buat iklan di TV ke dan di TV ke, jadi benda tu boleh mengubah persepsi penonton ataupun business owner untuk pergi dengan lebih dekat kepada penonton ataupun golongan sasar ni, Linda. Jadi benda-benda macam ni sangat penting lah, Linda. Again saya kata, get the right advice from the advertising agency ataupun media agency. And Unlimited, kita sangat peka benda-benda macam ni. That's why kita still exist after 14 tahun. Kita masih muncul di sini selepas 14 tahun. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang sangat teruk, dalam keadaan orang yang mengeluh, dalam keadaan yang orang kata orang tak berbelanja, sebenarnya orang bukan tak belanja. Orang belanja dengan jenama brand yang dia biasa tengok. Betul. Yang dia biasa nampak. Yang dia yakin lah. Yang dia yakin. Jadi, kalau kompetitor kita berada di TV dan menonjolkan brand mereka, dan dia menjadi jenama yang gah dan unggul, kenapa kita masih nak biarkan market pergi dekat mereka? Lebih baik kita sendiri take the market share. Sebab peluang terbuka luas. Rakyat Malaysia ada 32 juta rakyat. Jadi mungkin kalau 50% daripada sana yang berbangsa Melayu ke, kalau kita nak sasarkan, jadi benda-benda macam tu kita kena peka. Dan kita sendiri Unlimited Dream akan provide all the data. Data tu sangat penting. Sebab dengan data tu lah menentukan hala tuju kita, strategi kita, macam mana kempen-kempen yang kita nak lakukan seterusnya, Linda. Ya, okey. Okey, mungkin anda ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana memberi penjenamaan yang tiada batasnya. Kita tengok ini dulu sebelum kita terangkan. Kepada anda semua yang berniaga, ingin memulakan perniagaan atau tak pernah berniaga langsung, jom sertai sharing session bersama NK Anwar, CEO Unlimited Dreams Sdn Bhd dalam berkongsi rahsia kejayaan bersama rakan niaga jutawan di Malaysia secara percuma. Caranya mudah saja. Anda hanya perlu klik dan join grup Telegram kami atau imbas QR code ini untuk mendaftar. Cepat sebelum terlambat. Jangan tunggu lama-lama. Daftar segera. Perkongsian akan diadakan secara virtual dan live pada 30 November 8.30 malam. Okey, itu dia. Unlimited Branding Workshop. Itu yang saya cakap tadi, penjenamaan yang tiada batas ni. Dan workshop ini diadakan secara percuma oleh Unlimited Dreams. Dan apa yang nak disampaikan pada mereka yang join kita punya workshop ialah NK nak kongsi pengalaman NK dan pengalaman daripada tetamu jemputan. Betul. Ya, tentang bagaimana mereka mengiklankan produk mereka sehingga ke tahap sekarang ni. Betul. Ya, NK? Percuma online kita bawa expert kongsi pengalaman dia. Kalau anda tak ambil peluang ini, jadi anda yang rugi. Kalau dulu kata kalau orang kata dulu mesti kena bayar, mahal. Kadang-kadang orang tak value benda-benda yang free ni, Linda. Jadi kita ambil inisiatif ni, kita nak kongsi kepada anda, come lah, join kita. Join Telegram kita untuk sama-sama bersama-sama dengan saya berkongsi perkongsian saya selama 20 tahun dalam industri ini, Linda. Ya. Okey, jadi pastikan join kami, jangan tidak, sebab ini baik untuk anda mengetahui bagaimana cara untuk anda brandingkan produk anda. Okey, macam awal-awal kita katalah, kalau anda ada produk yang baik tapi tak terkenal,
no use. No use, betul. No use. Beritahu pada orang betapa hebat, betapa baiknya produk anda. Jadikannya terkenal, secara tak langsung bantu perniagaan kita. Tak kira apa musim. Musim durian ke, musim PKP ke, fikir-fikir ke. Kan? Yang penting kita punya produk tu kita nak kasih satu branding yang sangat kuat. InsyaAllah Unlimited Dreams dapat membantu tu. Okey, NK. Okey, kalau untuk TV kan, iklan-iklan yang macam mana yang ada NK? Iklan biasa yang kita tengok tu, yang biasanya kalau iklan je orang tukar channel. Betul. Tapi ada orang macam malas macam saya, biarlah iklan jalan. Tu yang tertengok iklan, tahu iklan tu kan. Betul. Tapi apa-apa jenis iklan yang ada kat TV? Iklan dia ada banyak jenis iklan, Linda. Kalau kita yang beginner ni, kita buatlah 15 saat. Okey. 15 saat punya iklan. Kadang-kadang orang kata iklan ni 15 saat, sempat korang nak tengok. Betul. Kalau betul dia cara kreatifnya, kalau betul cara komunikasi dia, message nak disampaikan, insya-Allah sempat. Sampai Dan yang paling penting dia kena main dengan frekuensi. Frekuensi, kekerapan. Itu yang paling penting, Linda. Setengah orang masuk, dia kata dia dah masuk, dah masuk dah seminggu, tapi tak impact. Kenapa? Sebab kita berlawan dengan kompetitor kita lain ataupun advertiser pengiklan yang lain. Orang lain gah macam tu selepas 2-3 tahun kempen dia. Kita baru seminggu. Jadi benda ni perlukan masa, perlukan strategi yang betul. Jadi balik kepada soalan Linda tadi, apa jenis iklan-iklan? Kita ada yang komersial punya iklan, kita ada talk show. Talk show ni macam program-program kalau di TV3 tu kita panggil Malaysia Hari Ini. Kalau di TV kita ada Malaysia Hari Ini, kita ada Wanita Hari Ini. Kalau di Astro tu kita ada program-program Oasis yang interview dan sebagainya. Kalau macam di Hijrah TV kita ada program Assalamualaikum. So benda-benda macam ni Linda sebagai pengacara contohnya akan temu bual pasal produk itu. Temu bual dia punya founder ataupun duta dan sebagainya. Itu range kedua. Yang kita ada juga kita punya iklan yang kita panggil sponsorship. Yang tadilah anugerah tertentu dan sebagainya. Itu memerlukan perbelanjaan yang besar. Kempen dia yang melibatkan jutaan ringgit. Yang tadi ada juga yang baru tak sampai 50,000, 30,000, 20,000, ikutlah pada program-program tertentu. Dan kita ada juga dengan program yang news coverage. Kalau katakan Linda ada produk air ataupun perfume ataupun produk-produk makanan dan sebagainya, Linda nak promote program Linda punya jenama tadi, produk ataupun perkhidmatan tadi dalam news. Katalah dalam berita. Buletin utama ke di TV3, kita ada Astro Awani dan sebagainya, berita Awani, Jadi benda tu adalah. Saya ingatkan tu berita dia orang saja nak cerita bayar tu kan? Ada yang berbayar, ada juga yang kadang-kadang dia pick up. Jadi benda-benda tu perlukan kreativiti ataupun sentuhan-sentuhan kreatif yang kadang-kadang kalau ada rezeki, ada bila dengar PR yang betul, news boleh capture benda tu saja, Linda. Tapi yang penting sebagai sebuah syarikat, anda yang ada jenama, ada produk, tahu jenama anda tu mana hala tuju, tahu audience anda. Contoh anda punya produk paste makanan ke, minyak ke, minyak atau jual garam jenama ini ke, beras ke dan sebagainya, rancangan-rancangan memasak. Tapi tak mustahil juga kalau anda punya beras tapi rancangannya lain. Betul. Anda punya beras, jenama beras, tapi anda punya rancangan kat TV bukan rancangan memasak, rancangan membantu orang. Betul. Rancangan charity. Betul. So sebenarnya banyak cara, tapi yang penting bagaimana nak mendekatkan jenama anda, produk anda tu dekat dengan penonton. Betul. Betul. Yang tu serah pada kita lah, Linda. Yang tu serah pada Unlimited. Serah pada Unlimited Dreams. Dia Unlimited Dreams je fikir. You all handle buat marketing, buat campaign, buat jaga stok, jaga produk, kualiti dan sebagainya. Yang tadi yang Linda kata yang last tu, yang program sumbangan tu CSR punya campaign dan sebagainya, bagi kita buatlah.
Bagi kita buat, serahkan kepada Unlimited. Dan insya-Allah produk anda boleh kami naikkan dan anda hanya fokus kepada target jualan sasar dan sebagainya. Tapi memang membantu sebab sangat bantu. Yalah, the whole show sebut nama dia, keluar iklan dia. Kan? Betul. Sebut lagi nama dia, terutama macam rancangan Anugerah. Ramai artis. Artis tu bukan duta dia. Pengacara tu bukan duta dia. Betul. Tapi pengacara tu sebut nama dia. Pengacara seorang lagi sebut nama dia. Betul. Bila naik pentas, orang tu tengah dapat anugerah ke whatsoever ke, keluar bawah tu iklan dia. Betul. Atau background dia ambil kesempatan. Ini yang penting ni, untuk kita ada produk, ada apa-apa jenama, kita ambil kesempatan selagi berpeluang. Betul, Linda. Betul. Okey, jadi ambil kesempatan anda untuk tengok kita punya satu lagi episod untuk hari ini. Dalam jenama hari ini masih lagi berkisah tentang jenama anda yang keluar di kaca TV, okey? Bina jenama anda dalam jenama hari ini. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.